ialah Ramadan. Okey, disebutkan. Untuk kali ini kita tidak akan beri anda 2 minggu atau 3 minggu. Kita ada seminggu saja. Format dia sama. Ustaz akan berikan sedikit penerangan, Ustaz Ashley berikan penerangan. Kemudian balik, kemudian hari pertengahan minggu ataupun hari Khamis kita akan berikan soalan. Kemudian Sabtu pemahaman bagi semula, kemudian Ahad tu kita terus dengan tugasan. Saya ingat ya. Okay. Anak-anak anda terlalu cekap, jadi kita tak boleh bagi dah kemudahan dah sekarang ni. Okey. Komplek pendek, kita tak boleh bagi kemudahan yang ataupun kedengaran dah. Saya lebih tougher lah. Okey, saya serahkan. Dia lepas nak kumpul dari sini habis. Dari sini habis kalau mungkin. Tahu tak? Buat cek. Banyak. Dua minit report. Saya cuba untuk ringkaskan. Tak faham apa nanti berbincang. Dan saya rasa apa ni, silibus yang ada ni ada dibahagikan bagi belum kan? Nanti kalau ada boleh dibahagikan okey. Baik, ayat tema yang diberi surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Panjang ayat ni. Ayat dijadikan silibus asalnya 2 ayat, 185, 186. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ini ayat itu. Jadi dari segi praktikalnya adik-adik boleh belajar. Nak kena faham ayat ni, apa terjemahannya. Cuma ringkasnya kita sebut. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah yang ada mushaf Al-Quran, ini kita lebih senang faham. Di dalam ayat 185, 186 ni dia ada lagi 2 ayat sebelum. Kita ni pun dah nak dekat puasa. Jadi ayat-ayat tentang puasa ini selalu akan dibaca dan selalu akan dihurai, ceramah dan sebagainya. Bermula 183 lagi. Ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Itu ayat yang 180, 184. Jadi bermula 183, 184, 185, 186, 187. Itu masih lagi ayat-ayat tentang puasa. Cuma kita nak petik dekat sini sebab tema kita bulan Ramadan. Jadi kita ambil ayat yang lebih fokus kepada perbincangan tentang bulan Ramadan. Adapun ayat 183, 184 cerita pasal pensyariatan puasa. Puasa ini disyariatkan dan sebelum zaman ataupun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW dah disyariatkan puasa. Tapi puasanya mungkin berbeza. Tidak puasa wajib 30 hari di bulan Ramadan. Tapi kita syariat Nabi Muhammad ini wajib puasa di bulan Ramadan. Dan inilah kita nak sebut yang lebih khusus. Baik, ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya apa? Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Unzila fihi al-Quran. Pada bulan puasa diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan ini menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk
dan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Di sini poinnya apa? Pertamanya poin, apa yang berlaku di bulan Ramadan? Penurunan Al-Quran. Nanti kita akan bincangkan lebih lanjut, ataupun tuan-tuan perempuan boleh rujuk balik, tengok balik buku-buku yang berkaitan apakah peristiwa di bulan Ramadan, apakah peristiwa penurunan Al-Quran, apakah cerita penurunan Al-Quran. Saya sebut secara ringkas, Al-Quran diturunkan secara 2 peringkat. Peringkat pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan ke Lauh Mahfuz. Ini yang pertama, kita tak kira daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia, langit tertinggi dunia, iaitu peringkat pertama. Daripada langit dunia turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 peringkat yang utama. Daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, daripada langit dunia turun kepada bumi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterangan yang lebih lanjut tu boleh buka dan boleh cari semua. Kemudian poin yang keduanya adalah apakah peranan Al-Quran. Setelah Allah Ta'ala sebut unzila fihi Al-Quran, diturunkan Al-Quran, Allah Ta'ala sebut apa fungsi Al-Quran? Hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda. Dan Al-Quran ini sebagai keterangan kepada hidayah yang kita dapat. Kadang-kadang manusia dapat hidayah, tapi dia tak faham apa hidayah yang dia dapat. So Al-Quran menerangkan. Wal furqan, dan Al-Quran itu juga berperanan, berfungsi untuk mengasingkan yang mana betul, yang mana salah. Itu furqan. Jadi secara tak langsung sebenarnya kita faham hudan, bayyinat, furqan itu nama-nama Al-Quran. Jadi poinnya apa? Kita boleh cari apakah nama-nama lain bagi Al-Quran. Macam Al-Fatihah kita sebut ada nama-nama itu sendiri. Al-Quran pun ada. Ada disebut Al-Quran, ada disebut Al-Furqan, ada disebut Al-Kitab, ada disebut Al-Zikra, Al-Huda. Jadi nama-nama itu boleh cari. Dan apakah maksud nama tersebut, dan apakah kaitan nama itu dengan Al-Quran itu sendiri. Itu boleh cari sendiri. Kemudian faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa yang menyaksikan, panggilan kau, siapa yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa di bulan tersebut. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi siapa nak berpuasa di bulan Ramadan, wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Itu syaratnya apa? Syaratnya nampak anak bulan. Tengok anak bulan. Maka siapa yang tengok anak bulan ataupun menyaksikan, Allah Ta'ala sebut menyaksikan. Saksi ni tak semesti tengok sendiri. Kita tunggu pengumuman lepas maghrib tu melalui televisyen. Diisytiharkan kita 1 Ramadan bermula lusa. Maka dengan tahunya bermula lusa, maka wajiblah ke atas kita untuk puasa pada hari lusa tersebut. Jadi permulaan kewajipan tu dengan ru'yah, dengan kita melihat anak bulan. Dan di sini Allah Ta'ala sebut syahida minkumus syahra. Asy-syahra ni maksudnya bulan. Di permulaan tu pun Allah Ta'ala sebut syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut dengan perkataan lain? Kita nak membezakan hari ada 2 benda. Sama ada kita tengok mengikut kalender Hijri ataupun kalender Masihi yang kita sebut Syamsi. Kalender Masihi baik, kita sambung. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan anak bulan, maka dia wajib bagi dia untuk berpuasa. Maka dalam ayat ini secara umumnya, siapa yang menyaksikan anak bulan tersebut bermulanya 1 Ramadan, maka wajib dia berpuasa. Maka siapa tak berpuasa, dia berdosa. Jadi semua yang secara umumnya Allah Ta'ala sebut, saksikan, siapa yang menyaksikan anak bulan, maka dia wajib berpuasa. Ayat selepas tu menyebutkan tentang siapa yang dikecualikan daripada kewajipan tersebut. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit, siapa yang bermusafir, maka dia boleh ganti hari lain.
Bulan Ramadan 30 hari, maka 3 hari dia bermusafir ataupun 3 hari dia sakit, maka 3 hari itu dia boleh puasa pada hari lain selain daripada bulan Ramadan. Jadi yang pertama, wajib pada semua siapa yang menyaksikan anak bulan Ramadan itu. Kemudian dikecualikan siapa yang sakit dan siapa yang bermusafir. Jadi di situ kita tengok dua faktor utama apakah yang memberi kelonggaran, sebab-sebab diberi kelonggaran kita tidak berpuasa. Pertama apa dia? Sakit. Yang kedua musafir. Musafir, travel. Travel jauh. Daripada KL pergi ke Kelantan, daripada KL pergi ke Perlis. Musafir. Baik. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat seterusnya, apabila Allah Ta'ala dah beri kelonggaran kepada orang-orang tertentu daripada puasa, orang musafir tak wajib puasa, orang yang sakit tak wajib puasa, maka di situ Allah Ta'ala sebut yuridullahu bikumul yusra. Di situlah Allah Ta'ala mahukan kemudahan untuk kamu dan Allah Ta'ala tidak mahukan kesusahan untuk kamu. Dengan Allah Ta'ala bagi kelonggaran. Puasa memang susah, tapi Allah Ta'ala bagi kelonggaran. Siapa sakit, siapa musafir, maka tak payah, dia boleh ganti pada hari lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Walitukmilul iddata maksudnya dan supaya kamu cukupkan bilangan puasa tersebut. Maksudnya kalau 3 hari sakit pada bulan Ramadan tak puasa, maka ambil 3 hari tu ganti balik pada bulan yang seterusnya, bulan-bulan yang seterusnya. Maka itu maksud walitukmilul iddah, sempurnakan bilangannya. Walitukabbirullah, dan besarkan Allah Ta'ala. Dengan kita disyariatkan berpuasa, kita disyariatkan dalam puasa itu sendiri ada kemudahan dia, maka kita kena rasa besarnya Allah Ta'ala itu, kerana setelah dia memberi kesusahan kepada kita, dia memberi kesenangan kepada kita. Itu kita wajar membesarkan Allah Ta'ala. Dan itulah yang disebut dengan apabila kita dah habis bulan puasa, kita masuk bulan Syawal. 1 Syawal kita ada apa? Hari Raya Aidil Fitri. Aidilfitri. Aidilfitri kita buat apa? Takbir kan? Takbir itu untuk apa? Itulah memuji dan membesarkan Allah, bersyukur di atas nikmat Allah Ta'ala beri. Orang yang sengaja disusahkan kemudian sengaja diberi kesenangan selepas itu, maka itu kita wajar berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala kata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan besarkanlah Allah dengan apa yang dia beri kepada kamu. Allah Ta'ala berikan kepada kamu puasa di bulan Ramadan sebulan, memang susah, tapi Allah Ta'ala beri kepada kamu satu kemenangan di 1 Syawal. Wala'allakum tashkurun, dan semoga kamu bersyukur. Jadi ujian berpuasa ini sebenarnya ujian untuk manusia itu bersyukur. Di dalam puasa kita ada sabar. Di bulan Syawal kita bersyukur. Maka sabar dan syukur itu kaitan yang sangat-sangat rapat. Sehingga kan kita tengok di dalam Al-Quran, mana-mana ayat yang cerita tentang sabar, dia akan ada Allah Ta'ala cerita tentang syukur. Yang mana-mana ayat cerita tentang syukur, ada di cerita tentang sabar. Maka sabar dan syukur itu benda yang sangat-sangat rapat. Baik. Selepas Allah Ta'ala cerita pasal puasa di bulan Ramadan secara khususnya, Allah Ta'ala kata ada kelonggaran kepada orang tertentu. Kenapa Allah Ta'ala beri kelonggaran? Kerana itu adalah kemudahan di dalam Islam. Dan apalah sekali selepas habis puasa adanya kemenangan. Kemudian selepas itu Allah Ta'ala kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai aku, ini Allah Ta'ala kata, apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai-Ku, maka sesungguhnya aku sentiasa hampir kepadanya. Baik. Ayat ini nak cerita tentang berdoa, kelebihan berdoa. Ayat ini diturunkan apabila seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW. Ini asbab nuzul dia, kenapa ayat ini diturunkan. Apabila ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, wahai Nabi, Allah Ta'ala itu dekat ke jauh?
adakah Allah Ta'ala itu jauh untuk kita laungkan suara kita kuat-kuat, ataupun adakah Allah Ta'ala itu dekat untuk sekadar kita bermunajat slow-slow gitu depan Allah Ta'ala. Maka Nabi jawab apa? Setelah datangnya soalan itu, maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini bagi Nabi jawab. Kemudian Nabi jawab apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku ini bertanya tentangku, sesungguhnya aku dekat. Jadi dalam ayat ni kalau kita tengok betul-betul, ini adalah satu-satunya ayat yang menjawab persoalan itu tanpa ada qul. Qul ni maksudnya katakan. Semua ayat lain kalau ada ayat tentang persoalan, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan. Mereka bertanya tentang orang yang haid. Qul, maka katakan wahai Muhammad, apa jawapannya? Allah Ta'ala suruh Nabi jawab. Yas'alunaka 'anil anfal, qul qulil anfal billah. Sahabat bertanya, Allah Ta'ala cakap pada Nabi, wahai Nabi, jawab sekian. Seolah-olah Allah Ta'ala dah letak skrip semua Nabi yang jawab. Qul, katakan. Yas'alunaka madza yunfiquna qulil af. Qul, semua qul. Tetapi apabila Allah Ta'ala tanya tentang persoalan doa ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni, Allah Ta'ala tak kata faqul inni qarib. Apabila hamba-hambaku tanya tentangku, maka aku ini dekat dengannya. Kalau kita ikut ayat-ayat yang lain, sepatutnya Allah Ta'ala kata, apabila hamba-hambaku ini bertanya tentangku, maka katakanlah wahai Muhammad, aku ini dekat. Tapi Allah Ta'ala tak kata gitu. Allah Ta'ala terus jawab, seolah-olah tidak ada perantaraan antara manusia dengan Allah Ta'ala. Inilah konsep doa. Doa itu tidak ada perantaraan. Tak ada kita minta doa perantarakan Nabi. Wahai Nabi, mintakan aku sekian daripada Allah. Tak. Hubungan kita yang paling rapat adalah dengan berdoa. Sebab Allah Ta'ala sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku itu dekat. Allah Ta'ala jawab sini, ujibu da'watad da'i idza da'an. Faham tadi? Ayat tadi tu? Perantaraan tu. Ustaz, itu satu-satunya yang tak ada. Satu-satunya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada Allah Ta'ala sendiri yang akan makbulkan doa yang manusia doakan. Falyastajibu li. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. La'allahum yarshudun. Maka Allah Ta'ala kata falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka minta. Kita tambah sekali lagi, nanti kita terus solat Jumaat. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka Allah Ta'ala kata, sambutlah seruanku dan berimanlah kepadaku, semoga-moga kamu dapat petunjuk. Yarshudu. Maka apa syarat nak dapat petunjuk? Syarat nak dapat yarshudu ni, orang yang mendapat kebaikan ni, pertamanya istijabah. Dia kena terima seruan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala seru dia. Banyak ayat dalam Quran sebut ya ayyuhallazina amanu. Jadi itu seruan Allah Ta'ala kepada manusia. Maka apabila Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu puasa, maka puasa itu tuntutan daripada Allah kepada manusia. Maka kita kena terima dan sahut seruan Allah Ta'ala itu, dan kita kena beriman. Sebab tu Allah Ta'ala seru kita dengan orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Maka syarat kita nak dapat yarshudu, Allah Ta'ala sebut supaya kamu menjadi baik dan betul. Itu maksudnya orang yang betul di jalan landasan yang betul itu, pertama kena ikut seruan Allah, yang kedua kena beriman dengan Allah Subhanahu. Baik, itu secara ringkas. Maka ayat ini kita cuba kaitkan dengan beberapa surah yang ada. Antaranya surah pertama, surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa kaitan dengan ayat yang kita baca tadi? Ini peristiwa di dalam bulan Ramadan. Kita sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Maka surah Al-Qadar ini jelas tunjuk bahawa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu, kami telah menurunkannya. Ia itu apa? Al-Quran. Fi lailatul qadar, pada malam
Al-Qadar. Dan malam Al-Qadar ini tidak ada pada bulan lain, hanya ada pada bulan Ramadan. Baik. Seterusnya surah At-Tin. At-Tin ini kenapa kita kaitkan dengan surah tadi? Cuma kita nak kaitkan dalam keadaan bermusafir. Ini sebagai tip. Kerana Nabi SAW apabila bermusafir, kebanyakan sahabat menyebut Nabi ini apabila dia bermusafir, dia selalu baca surah At-Tin dalam musafir dia. Di dalam surah, dalam ayat tema kita ada cerita tentang musafir. Wa man kana maridan aw ala safarin. Siapa yang sakit, siapa yang bermusafir. Maka kita ambil poin di situ, Nabi sendiri apabila Nabi bermusafir, Nabi selalu baca surah At-Tin. Kerana di dalam surah At-Tin ini nak cerita tentang penciptaan manusia. Apabila Allah Ta'ala dah selamatkan perjalanan dia sepanjang permusafir dia, sebenarnya dia ini, kalau dia rasa Allah Ta'ala selamatkan dia dan dia bersyukur di atas apa yang Allah Ta'ala beri pada dia, selamat sampai ke tempat yang dia nak pergi. Itulah yang disebut dengan illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala cipta manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan. Kalau manusia itu tak bersyukur dengan ciptaan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, maka thumma radadnahu asfala safili, kami akan kembalikan mereka ke tempat yang paling bawah. Asalnya Allah Ta'ala cipta manusia tempat yang paling tinggi, paling mulia. Tetapi kalau manusia itu tak bersyukur, maka Allah Ta'ala akan radadnahu asfala safili, akan kembalikan dia ke tempat yang hina. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun. Maka orang yang bermusafir, dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri, mereka itu tidak hina. Mereka itu berada di ahsani taqwim. Itu kaitan. Kemudian surah Al-Insyirah. Al-Insyirah ini kita nak kaitkan dengan apabila Allah Ta'ala sebut yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nakkan kepada kamu itu kesenangan dan bukannya kesusahan. Di dalam surah Al-Insyirah ini jelas-jelas kita inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesusahan itu ada kesenangan. Susah dahulu, senang kemudian. Di dalam perbincangan bahasa Arab, fa inna ma'al usri, bersama kesusahan itu disebut dengan alif lam, al-usri. Yusra tidak ada alif lam. Yusra. Beza ada alif lam dengan tak ada alif lam. Yang tidak ada alif lam itu lebih luas. Lebih luas pengertian. Yang tak ada alif lam. Yang ada alif lam ditentukan pada orang tertentu saja. Contohnya lelaki dalam bahasa Arab rajulun. Tapi kalau kita kata ar-rajulu, ja'a ar-rajulu, telah datang lelaki itu, ar-rajulu. Tapi kalau kita kata ja'a rajulun, datang lelaki. Lelaki mana-mana pun kita kata umum. Maka apabila sebut fa inna ma'al usri yusra, bersama kesusahan yang satu itu adanya kesenangan yang banyak. Kita susah satu perkara, tapi yang datang kesenangan selepas tu banyak. Dan Allah Ta'ala ulang lagi ayat yang sama, inna ma'al usri yusra. Satu kesusahan, datangnya 2-3 kesenangan. Itu sebut yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kerana agama Islam itu agama yang nak memudah, bukannya menyusahkan. Kemudian surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, kita kaitkan dengan apa? Kaitkan dengan apabila Allah Ta'ala kata walitukabbirullah ala ma hadakum. Apabila orang itu bersabar dengan ibadat puasa dengan sebenar-benar sabar, maka Allah Ta'ala beri dia satu kemenangan. Kemenangan apabila datangnya satu Syawal. Sebab itu kita bertakbir kepada Allah Ta'ala. Itu kemenangan kita. Maka bagaimana adab kita menerima kemenangan? Ini disebut di dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Dan last sekali Allah Ta'ala kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemenangan itu bukan setakat kita nak bermegah-megah, tapi fasabbih bihamdi rabbika, maka pujilah, tasbihlah, bertasbihlah memuji Tuhan kamu dan meminta ampunlah daripada Tuhan. Maka kemenangan yang kita dapat itu adabnya apa? Adabnya kena puji Allah, kena minta ampun dari Allah. Kemudian sampai surah Muhammad.
setakat itu sajalah secara ringkas. Dan saya rasa yang poin yang ringkas tu kita boleh faham dan cari poin-poin yang berkaitan dengan apa yang kita sebut. Setakat dulu. Terima kasih banyak Ustaz. Saya tahu semua orang minat ada bersalin, tersalin tak apa. Macam inilah apa yang Ustaz dah kongsi ni, saya kita email kepada mahasiswa ni, kemudian hari Khamis tu soalan akan muncul. Kemudian cabaran untuk bulan kita buat hari Sabtu. Ahad tu kita terus start dengan tugasan lepas bulan. Ya. Saja. Terima kasih banyak. Selamat berehat, selamat ke sekolah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasan anda bertemakan Ramadan Al-Mubarak. Bertemakan Ramadan Al-Mubarak. Surah utama adalah surah Al-Baqarah ayat 185. Surah-surah tambahan adalah seperti berikut. Silakan Ustazah. Surah Al-Qadar. Seterusnya surah Ad-Din. Surah Al-Insyirah. Seterusnya